Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang dimuliakan yang dirahmati Imam bila mendengarkan proses surau, ayah-ayah, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi subuh ini kita berkumpul bersama-sama di dalam rumah Allah. Semoga di dalam perhimpunan kita ini mendapat keberkatan dan juga ilmu yang bermanfaat. Semoga kita ini terpandu dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan ibadat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ayah-ayah, rahimakumullah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, pada pagi ini tazkirah ringkas lebih kurang dalam setengah jam. Semoga waktu yang ada ini diberkati Allah. Jadi pada pagi ini tazkirah peringatan adalah khusus untuk diri saya sendirilah selaku yang bercakap, dan juga umumnya kepada hadirin hadirat, ayah ibu-ibu, iaitu berkenaan dengan apakah ciri-ciri orang yang bertakwa. Kita adalah seorang muslim, dan belum tentu seorang muslim itu dia mempunyai ciri-ciri ketakwaan. Kerana seorang muslim itu nak jadinya ataupun nak declare sebagai seorang muslim, maka cukup dengan mengucap dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka dia sudah menjadi seorang muslim. Maka apabila seorang muslim itu dia tidak mempunyai sifat ketakwaan, maka keimanannya adalah cacat. Berarti dia mempunyai satu ciri-ciri seorang muslim yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kriteria iaitu ciri-ciri orang yang bertakwa ini? Maka Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, di dalam pelbagai tempat dan juga pelbagai surah, ciri-ciri orang yang bertakwa yang berbeza dan pelbagai. Antara yang disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 133, Allah menggesa kita, menyuruh kita bersegera melakukan ketaatan sehingga kita mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Pagi tadi kita buat qiyamul lail, malam tadi kita buat iaitu tarawih, kita buat ibadat-ibadat. Semua ni adalah untuk apa? Tidak lain adalah untuk ketaatan kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah selaku kita ni hamba. Dalam masa yang sama kita harapkan apa? Pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan satu kebaikan, innal hasanat yudhibun as-sayyi'at. Kebaikan yang kita buat ni, ibu-ibu ayah, dia akan menghapuskan kesalahan yang kita buat. Dan Rasulullah menggesa juga kepada kita, apabila kita dah lakukan satu kesalahan, dah lakukan satu perbuatan dosa, maka hubungkan dengan kebaikan pula, supaya kebaikan itu dapat menutup keburukan yang kita buat. Maka begitulah sifat orang beriman, sifat orang bertakwa, begitu. Tetapi janganlah kita salah faham bahawasanya orang yang bertakwa ni dia tak buat salah. Dah. Selain daripada Rasul dan para Nabi, semuanya berkebolehan untuk melakukan kesalahan dan kesilapan. Tetapi kesilapan dan kesalahan itu perlu dihubungkan, dilakukan kebaikan pula supaya dapat digimbus balik kesalahan itu. Macam kita dulu melakukan kesalahan banyak sebab kita tak tahu ciri-ciri orang yang bertakwa. Saya harap pada pagi ini bila kita dengar ayat Al-Quran, kita dapat mengambil manfaatnya dan kita cuba amalkan untuk diri kita. Allah perintahkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ali Imran 133. Siapa ada phone tu boleh belik-belik lah.
Bersegeralah kamu pergi kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bersegera kamu buat amalan sehingga kamu dapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan segeralah kamu pergi ke syurga. Macam mana kita nak pergi syurga? Syurga ni di atas dunia mana ada lagi. Tapi perintah Allah suruh pergi ke syurga dah. Nak pergi ke syurga syarat dia apa? Mati dulu baru boleh pergi syurga. Kalau tak mati tak boleh pergi syurga. Tapi tu pun kena singgah stesen dulu. Stesen mana? Alam barzakh dulu, kubur. Lepas tu dia ada stesen lagi satu, perhentian, namanya mahsyar. Di situlah diputuskan tiket kamu nak ke mana, ke sana ke sini ke. Itu adalah dia punya jalan cerita kita. Maka syarat nak dapat syurga kena mati dulu. Baik, sebelum nak mati tu dia ada perjalanan dia juga, usaha yang kita lakukan untuk pergi menghadap syurga Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentulah dengan melakukan kebaikan. Yang mana syurga itu adalah luas bidang, luas saja. Bidang luas dia adalah 7 petala langit dan bumi. Maknanya luas. Panjang belum diceritakan lagi. Maknanya sudah tentulah dia luas. Panjang dia Masya Allah, Allah sahaja yang ketahui. Kalau luas sahaja dah 7 petala langit dan bumi, yang mana kita tengok nak sampai ke Marikh berbulan-bulan, ni nak 7 petala langit. Luas sahaja, panjang sahaja. Baik, bila kita dah buat amal kebaikan, dah dapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala, kita pun diberikan syurga yang luasnya 7 petala langit dan bumi. Semua itu disediakan buat orang yang bertakwa. Baik, orang bertakwa ada ciri khas yang Allah sebut, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri khas orang beriman yang syurga tu Allah sediakan buat orang bertakwa adalah orang yang menginfakkan harta dia. Orang yang menginfakkan harta dia pada ketika susah, senang. Fisarra, pada ketika senangnya, wad-dharra, dan pada ketika susahnya. Ayah-ayah, ibu-ibu rahimakumullah, infak ni dia bukan sahaja, kalau kita faham daripada segi menginfak dan memberikan, dia tak semestinya kita berikan sesuatu bentuk yang berbentuk material. Sesuatu yang berbentuk material, kita bagi duit, handphone, rumah, tak semestinya seperti itu. Infak ni dia boleh terdiri daripada perkara-perkara maknawi, bukan seperti benda yang hissi yang boleh kita lihat sahaja. Antara infak yang boleh kita buat adalah infak pemikiran, infak tenaga kita, masa kita. Maka itu semua adalah infak yang dinamakan sebagai maknawi. Ketika susah kita infakkan, ketika senang pun kita infak. Ni ciri orang bertakwa. Kita semua bukan orang kaya. Kalau ada duit pun ada kepentingan untuk yang lain. Kita tak dapat nak berikan. Bila tabung jalan, mana tabung? Ada jalan dah tadi. Tak boleh nak masuk lebih daripada RM10. Kita hanya mampu RM1. Ya, seteruskan. Ketika senang, infak lebih. Ketika susah, infak dengan cara susah. Tapi infak ini perlu berterusan di dalam kehidupan kita. Jangan kita berhenti daripada menginfakkan sesuatu, baik daripada segi ilmu, masa, wang ringgit. Jadi itu adalah ciri-ciri orang bertakwa. Ciri orang bertakwa, dia suka memberi. Memberi. Itu orang bertakwa. Maka ada satu hadis Rasulullah SAW, setiap pagi apabila kita bangun, 2 malaikat akan mendoakan kepada kita. Salah satunya berdoa kepada kita tentang kebaikan dan satunya tentang kebinasaan. Apa kata satu malaikat yang lain? Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Wahai Allah Subhanahu wa taala, berikan orang yang masukkan dalam tabung tadi itu berikan kepada orang yang masuk dalam tabung tadi duit infak gantian, dan berikan orang yang menahan harta dia, tak menginfakkan sesuatu pada setiap pagi, kebinasaan buat. Maknanya kalau kita tak mampu RM1, Skupang tak boleh. Pastikan hari itu buat juga infak apa-apa pun selain daripada wang ini.
infak waktu untuk mengajar orang, infak tenaga untuk membantu orang, asalkan infak. Maka inilah ciri kriteria orang-orang yang bertakwa. Ketika susah dia, senang dia infak. Lagi pula, kita nak bersedekah ni ibu, dia perlu ada kefahaman kepada siapa yang kita nak infak, waktu mana kita nak infak, dan harta apa yang kita nak infak. Sudah tentu nak infak ni adalah sesuatu yang berkualiti tinggi, yang banyak nilai dia, yang tinggi nilai dia, itu sudah tentu dia punya pahala besar. Harta yang paling kita sayang, kita infak, itulah yang penting. Tapi bukan semua orang mampu. Maka masa yang kita nak infak, ya sekarang bulan Ramadan adalah bulan yang paling baik untuk kita infak. Kepada siapa kita nak infak? Yang paling terbaik ibu ayah. Tapi ibu ayah kita dah selalu bagi, takkan tempat lain kita tak bagi? Ya, jangan tangguhkan infak kita. Kita punya nak bagi kepada adik-beradik kita, nak bagi kepada mak ayah kita, sampai kita tangguh infak kita, tengok-tengok tak dan infak haji. Itu satu kerugian. Maka kebaikan infak ni jangan ditangguh-tangguh. Ada RM1 tak? Bagi saja, bagi. Sebab apa? Orang yang infak ni tuan-tuan, sebenarnya dia tak kering poket dia. Sebenarnya dia hanya keluarkan duit tu, dia taruh di dalam bank yang paling selamat. Bank sekarang tuan-tuan simpan duit 70,000, 100,000 belum tentu selamat. Apa? Duit boleh hilang. Tapi bank yang tuan-tuan infakkan ni di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah gandakan lagi. Bila dapat nun di akhirat nanti, pelaburan yang cukup terbaik. Tak perlu main forex, tak perlu main bitcoin, tak perlu main apa-apa sahaja yang nak menggandakan wang tuan-tuan. Cukup tuan-tuan berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Separuh daripada harta tuan-tuan gunakan untuk jalan Allah. Baik, satu ayat Al-Quran. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Ayat Ma'ruf surah Al-Baqarah, semua orang tahu. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala seumpama satu apa tuan-tuan? Satu biji benih. Yang mana satu biji benih tu bila kita tanam, dia mencampakkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin, di setiap tangkai yang dia campakkan itu mempunyai 100 habbah, 100 biji. Maknanya kalau tuan-tuan tanam RM1 dalam tabung, berarti nanti di akhirat nanti tuan-tuan akan dapat 700. Yang ni fikir matematik dunia lah. Matematik dunia memang macam ni sikirnya. Kemudian Allah sebut dalam ayat yang seterusnya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah gandakan kepada siapa yang ia nak kehendaki. Maknanya bukan setakat 700, lebih daripada itu. Tapi syarat dia infak. Tapi nak infak tu hati mau elok lah, ya? Innamal a'malu binniyat. Amalan tu mesti dengan niat. Jadi tuan-tuan, janganlah kita tangguhkan apa yang kita nak infakkan. Kalau boleh, infakkan saja. Kerana apa yang kita buat ni bukan untuk kita habiskan duit saja. Sebenarnya kita taruh untuk saham kita di akhirat. Kita nampak rupa dunia hilang duit, ada RM10, keluarkan RM1, nampak hingga RM9. Sebenarnya kalau di akhirat kita fikirkan, dia akan menjadi lebih gandaannya. Kemudian sifat orang yang bertakwa pula, wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sifat orang bertakwa, selain dia menginfakkan harta dia menahan kemarahan dia. Yang ni bukan kata benda yang senang, benda yang sukar. Nak tahan kemarahan. Al-kadhimina al-ghaidh. Kadhim, bukan Ustaz Kazim. Kadhim minum gha. Orang yang sangat tahan. Wal kadhimina al-ghaidh, orang yang tahan kemarahan. Saya yang cakap ni pun belum tentu boleh tahan. Nah, maknanya benda yang nak dapatkan syurga ni benda yang berat. Harta tuan-tuan, sayang tak? Sayang tak? Siapa tak sayang harta? Semua sayang. Tapi nak infak, berat tak? Berat. Bila infak dapat pahala. Benda yang berat ni, dia punya balasan di syurga. Tahan kemarahan, berat tak tu? Berat tak tu? Berat. Tapi bila dapat tahan kemarahan pada tempat dia, maka ini adalah sesuatu yang besar. Ada satu kisah Imam Zainul Abidin, dia suruh hamba dia bawa air, iaitu
berwuduk untuk dia berwuduk. Dulu bekas dalam tembaga. Nah, sekarang plastik kedai RM2 ada lah. Dulu tembaga besi. Bawalah bijanya air tu. Dalam tu ada air, tembaga. Tengah nak bawa tu tersadung kaki, terlepaslah bijanya tu kena kepala tuan. Luka. Hamba tu kata apa? Wal kadhiminal ghayz. Orang yang menahan kemarahan. Tak apa aku tahan kemarahan. Wal 'afina 'anil nas. Hamba kata dan orang yang memaafkan manusia. Ya, aku maafkan kamu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah kasih kepada orang buat baik. Bila hamba merdeka kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Punca apa tuan-tuan? Punca jatuh bekas air kat kepala boleh merdeka. Kita kalau hamba ada, kita ada hamba tu terjatuh bekas air kat kepala kita, azab 3 bulan, 3 bulan direct azab. Bagi seksaan ikat dekat tiang, tak bagi makan, malu lagi. Itu kita punya nak rasa, nak orang panggil bangkitkan kemarahan di dalam diri. Tapi Imam Zainul Abidin jatuh bekas kat kepala dia berdarah, boleh merdeka hamba. Yang sifat orang bertakwa adalah orang yang menahan kemarahan, wal kadhiminal ghayz wal 'afina 'anil nas, orang yang memaafkan manusia ni. Bila masa nak maafkan orang lain ni sekarang kita ada hubungan tak baik dengan jiran kita. Kita ada hubungan buruk dengan adik-beradik kita, dengan mak ayah kita, dengan saudara mara kita. Maka tugas memberi kemaafan ini adalah satu sifat orang yang bertakwa. Maafkan. Kerana bila kita maafkan orang lain tuan-tuan, ibarat kita ni terlepas daripada jaring. Dan kita ni terlekat, hidup dalam keadaan gundah gulana. Bila kita maafkan orang, kita free. Macam tuan-tuan bebas hidup atas dunia ni, tak ada kena ikat. Cuba kaki kena ikat separuh, macam mana tuan-tuan? Susah tak? Maka hubungan dengan manusia yang apabila kita ada masalah dengan dia, dia ibarat ikatan yang melekat pada tubuh badan kita. Macam kita ada hubungan tak baik dengan jiran, kita nak keluar rumah, rasalah tinggal bersergai tak? Ada hubungan tak baik dengan manusia, dengan jiran sebelah contohnya, nak keluar pun rasa aduh, dia ada lah, tunggu dulu lah. Kan dah jadi satu keterikatan di dalam diri dia, susah nak buat apa-apa. Jadi jalan yang terbaik sifat orang bertakwa adalah orang yang memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah kasih kepada orang berbuat baik. Yang ni benda yang paling berat, tahan kemarahan, memaafkan orang, berbuat baik. Hati kita cenderung kepada benda-benda yang buruk tuan-tuan. Memang siapa pun, baik saya, baik tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau ada amal lalu pakai seluar pendek, hati cenderung nak tengok ke tak? Cakap betul-betul. Jangan jadi wali katanya. Sungguh kecenderungan hati nak. Tapi disebabkan ada apa? Ada apa? Ada iman takwa tahan. Tahan tu yang pahala besar. Jadi iman dengan takwa ni benda yang sesuatu yang paling besar. Kalau adalah dalam diri seorang beriman dan takwa yang menebal, orang dulu, tuan, bagilah projek ke saya tuan. Ni ada masuk bawah, tengok 3 juta. Tapi kalau tak ada iman, tak apa. Tender bagi dia. Ni orang bangsa ni, tu yang nak dimasukkan di dalam diri setiap manusia ni, iman dan takwa. Bila datang benda-benda macam tu, boleh tepis. Siapa tak kecenderungan hati ke arah benda tu? Sebab sifat manusia memang cenderung ke arah seperti itu. Baik daripada sebesar-besar pengurusan, sehinggalah sekecil-kecil pengurusan pun akan ada penyelewengan jikalau tidak ada iman dan takwa. Baik, maka Allah kasih kepada orang yang berbuat baik. Ini sifat orang yang bertakwa. Lagi pula ayat yang seterusnya, ayat 135, Allah sebut فَوَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ
Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang yang apabila mereka melakukan suatu fahisyah, satu keburukan, satu kejahatan, dosa, kemaksiatan, ataupun dia menzalimi diri dia sendiri, kemudian dia teringat balasan seksa Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, aku dah buat tersalah, aku dah buat kesilapan, aku dah buat benda buruk. Nanti bila aku mati macam mana? Nanti di dalam kubur ada seksa kubur, ada hisab, ada neraka. Bagaimana ni? Teringat. Bila teringat benda macam tu, fastaghfiru li dzunubihim, minta ampun mereka itu kepada Tuhan mereka di atas dosa-dosa yang mereka telah lakukan, dan mereka mengetahui wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, tidak ada yang dapat mengampunkan dosa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan mereka tidak mengekalkan dosa yang mereka kerjakan sedangkan mereka mengetahui. Mana sifat orang bertakwa? Dia boleh buat salah. Orang bertakwa boleh buat salah. Macam kita, ayah-ayah kita semua ni orang bertakwa, insya-Allah. Kita semua orang bertakwa. Tapi dalam ketakwaan kita boleh berlaku keterlanjuran di dalam kemaksiatan. Boleh. Kadang-kadang kita dengan kawan kita tercakap kasar. Kadang-kadang kita mengumpat kawan kita dalam masa dalam kita tak sedar. Kita boleh buat apa sahaja sedangkan kita bertakwa, ya boleh. Tapi bila kita tahu kita buat salah, maka ada jalan yang terbaik untuk kita bertaubat adalah mohon kemaafan, pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu, macam ceritalah ayah saya, ibu, cerita zaman muda dulu macam mana? Banyak buat salah, ya, confirm. Banyak buat salah, besar cerita. Tapi yang dulu-dulu punya kesalahan, bila kita teringat, ya Allah, aku ni banyak buat salah, maka jalan dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sifat orang bertakwa. Dan kadang-kadang dosa yang Allah letakkan pada diri kita. Mengapa dulu kita jadi ahli maksiat? Mengapa dulu kita buat satu kesalahan? Mengapa? Tak perlu menyesali. Mengapa? Kadang-kadang kita kena bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau jadi aku dulu daripada kalangan ahli maksiat. Kena bersyukur sebab apa? Dengan maksiat yang kita kerjakan dahulu menyebabkan sekarang kita sentiasa bertaubat kepada Allah. Agak-agak kalau kita tak ada buat maksiat, kan, kita rasa kita memang orang baik, agak-agak nak minta ampun Allah. Dah baik, apa nak minta ampun? Tapi dulu buat kesalahan besar, sampai sekarang teringat, ya Allah, kesalahan aku, duk minta ampun. Baik tak baik? Itu penyebab orang banyak. Penyebab untuk Allah jadikan kita jadi lebih baik. Maka ada satu kisah tuan-tuan yang diceritakan di dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah menceritakan Rasulullah pernah berkata, ada seorang lelaki, dia melakukan satu kesalahan tuan-tuan. Kemudian apabila dia buat satu kesalahan, dia bertaubat kepada Allah dengan dia berdoa, ya Allah, aku buat kesalahan, aku buat dosa, maka ampunilah aku. Maka dalam masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala kata apa saat dia memohon ampun tadi? Hamba aku ni, dia tahu sungguhnya baginya ada Tuhan yang mengampunkan dosa, dan dia tahu dia ada Tuhan yang mengazab orang melakukan dosa. Dia tahu. Maka dengan sebab dia tahu tu, aku ampunkan dia. Dengan sebab dia tahu. Sebab bila dia buat kesalahan, dia tahu nak kembali kepada siapa. Maka dengan sebab tu aku ampunkan. Ampun. Habis dosa. Lepas tu dia kerjakan balik dosa yang dia buat, dosa yang lain dia buat. Lepas tu dia bertaubat kepada Allah, berdoa, ya Allah, aku buat dosa sekian. Maka Allah tetap ulang dengan katanya, hamba aku ni, dia tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa dan menyeksa orang yang melakukan dosa. Dia tahu, aku ampunkan. Berulang kali Nabi kata cerita tu, lelaki tu buat dosa berulang kali, sampai 4 kali. Sampai kali yang keempat tu, Rasulullah kata apa? Lelaki ni buat dosa yang lain. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah kata kepada lelaki ni, hamba aku ni tahu bahawa dia ni ada Tuhan yang mengampunkan dosa dan mengazab orang yang mengerjakan dosa.
maka aku ampunkan dia. Oleh kerana itu, buatlah apa hamba aku nak buat, buatlah, aku akan mengampunkan dia. Mana selagi mana hamba ni buat dosa, kembali kepada Allah, bertaubat, aku ampunkan. Mana punyalah pemurah, penyayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita buat maksiat, Allah bagi sihat, nikmat. Dalam kita buat sihat atau maksiat, Allah bagi lagi rezeki, Allah tambahkan lagi kita punya kekayaan, Allah bagi lagi macam-macam dalam kita buat maksiat. Tapi jangan lupa, bila kita buat maksiat, kita kembali kepada Allah, tambahan Allah Maha Pengampun, dia ampunkan lagi kita. Jadi dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, bila kita buat kesalahan, jangan lupa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Rasulullah ada dua yang Rasulullah sebutkan bahawa dua orang ni memang adalah orang yang celaka, maksudnya orang yang rugi. Pertama, dia masuk bulan Ramadan, kemudian bila keluar daripada bulan Ramadan dia tak diampunkan. Ini rugi orang. Yang kedua, orang yang sempat bersama dengan ibu ayah dia sewaktu itu, ataupun salah seorang daripada ibu ayah, kemudian dia tidak dimasukkan ke dalam syurga. Nak cerita apa? Bila ibu ayah dah tua, maka kena apa? Khidmat ibu ayah. Kena khidmat kepada ibu ayah. Orang yang ada orang tua ni, kalau dia tak berkhidmat kepada ibu ayah dia, bila dia mati tak masuk syurga, Allah rugi. Ini dua orang, dia abaikan ibu dan ayah. Jadi tuan-tuan, sifat orang bertakwa apabila dia lakukan satu kesalahan, dia bertaubat. Taubat. Selagi mana kita punya nyawa tidak sampai ke kerongkongan, selagi mana nyawa kita tidak terkeluar daripada jasad kita, Allah Maha Pengampun. Kemudian Allah sebut ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Mereka ni yang disebutkan tadi, sifat-sifat orang yang seperti itu tadi, bagi mereka ni pengampunan dari Tuhan mereka. Dan jannatun tajri min tahtihal anhar, mereka akan dapat syurga-syurga yang mengalir di bawahnya air sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, demikian itu adalah sebaik-baik nikmat bagi orang yang beramal. Jadi kita beramal pada bulan Ramadan sampai ke akhir hayat kita, kita ni jadi orang yang solat, orang berpuasa, buat amalan sedekah, semua tu untuk apa? Untuk kita mendapatkan syurga Allah, kita nak dapatkan pengampunan Allah. Dan itulah sebaik-baik daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, syurga. Tuan-tuan, kalau kita nak lihat orang kaya di atas dunia ni, apa nikmat dia tak dapat? Kalau Cik Syarif lah diberi pilihan nak jadi orang kaya lah, kan? Kemudian kalau Cik Syarif jadi orang kaya, agak-agak apa yang Cik Syarif nak buat dengan kekayaan? Sudah tentu tilam, tempat tidur, dua. Yang paling mahal beli tilam. Tilam mesti nak yang paling empuknya. Sekarang koi kan, dia ada duit tu. Koi kan, berapa ribu? 5,000, 6,000. Paling empuk. Kalau kita nak nikmat dah, nikmat. Rumah kalau boleh nak yang paling besar. Lepas tu orang berlumba-lumba nak buat rumah macam istana. Tengok rumah Datuk Alif Syukri, besar yang amat, besar yang amat. Syurga dunia. Kalau kereta nak pakai kereta apa? Yang paling mahal, yang kalau boleh duduk tak sakit pinggang belakang. Semuanya ada. Dalam tu ada peti ais, dalam tu ada TV. Tu kereta. Nah, kalau boleh berjalan, dia kasut yang paling mahal. Bila kita pijak, rasa lembut, berani, rasa aircon dia. Semua nak syurga atas dunia ni. Nikmat yang paling hebat di atas dunia ni lah orang-orang kaya lah dapat. Raja-raja, orang kaya-kaya. Walaupun nikmat mereka dapat di atas dunia sebegitu rupa, nak di-challenge dengan nikmat syurga tak ter-challenge, tuan-tuan. Satu hadis Rasulullah saya bawa ke akhiran, last. Satu nikmat syurga yang Allah nak gambarkan betapa nikmatnya ahli syurga ni, dalam satu riwayat Abi Hurairah dalam Sunan Tirmizi ada. Allah datangkan satu orang daripada kalangan ahli neraka, wal'iyadzubillah.
hidup ahli neraka dulu di dunia senikmat-nikmat manusia. Ahli neraka ni hidup di atas dunia dulu senikmat-nikmat orang. Siapa orang yang paling nikmat siapa kalau kita fikir atas dunia? Yang paling nikmat siapa? Donald Trump. Kaya. Macam-macam lah, ramai lagi bukan Donald Trump saja lah. Banyak lagi orang kaya. Hidup dia penuh nikmat. Allah datangkan satu ahli neraka, dimasukkan dalam neraka sekali celup. Sekali celup masuk, keluar. Tak lama, berapa second ya. Masuk, keluar lagi. Tak sampai 2 second. Masuk, macam kita celup biskut di dalam air kan. Celup, dekat. Ahli neraka ni dimasukkan dalam neraka sekali celupan saja, kemudian dikeluarkan. Kemudian ditanya kepada dia, adakah kamu dapati di dalam neraka tu suatu kebaikan dan kerehatan dan kenikmatan? Maka ahli neraka itu bersumpah, demi Allah tidak aku temui satu kerehatan dan satu kenikmatan sekali-kali dalam neraka. Tak ada. Itu atas dunia ni punya kaya. Tapi kalau jadi ahli neraka, satu nikmat takkan jumpa. Di bawah datang pula satu orang ahli syurga yang mana hidup atas dunia dulu apa kedana. Susah, payah, sukar, nak buat apa pun payah. Lepas tu Rasulullah kata apa? Dunia sijnul mu'min. Dunia ni penjara bagi orang mukmin. Nak buat apa tak boleh. Sukar. Ada keterikatan, batasan. Nak berfikir pun dia tak boleh berfikir luar daripada batasan. Kalau berfikir luar pada batasan, itu jadi liberal. Itu jadi pemahaman-pemahaman yang berbagai. Ahli syurga yang miskin dicelup sekali, celup dalam syurga sekali je, kemudian dikeluarkan. Ditanya kepada dia, adakah kamu dapati di dalam syurga itu satu kenikmatan? Dan adakah kamu dapati di dalam syurga itu satu kerehatan? Maka ahli syurga itu bersumpah, demi Allah, sungguhnya di dalamnya ada satu kenikmatan yang tak terhingga dan juga satu kerehatan yang bahagia. Maknanya, kalau sekali celup pun dah rasa nikmat dan bahagia, aku tak duduk bermewah-mewah dalam tu. Oh, punyalah nikmat. Orang yang dapat syurga ni tuan-tuan, rumah dia dibina daripada mutiara-mutiara dan juga batu-batu permata. Pernah tengok atas dunia ni rumah daripada batu permata? Tak pernah, paling kuat pada batu semen lah. Tak ada batu permata, batu akik, delima tu kuat rumah, tak ada. Bayangkan, punyalah nikmat di atas syurga ni. Delima dia buat rumah. Tak ada lagi orang buat delima. Batu mutiara. Nah, lagi apa nama, batu-batu permata yang mudah ni. Apa belian. Buat rumah daripada belian, pakai kena rompak. Jadi inilah tuan-tuan, untuk kita fahami sifat orang yang bertakwa. Yang pertama tuan-tuan, infakkan harta ketika susah dan senang. Yang kedua, tahan kemarahan. Yang ketiga, maafkan orang. Yang keempat, buat baik. Yang kelima, apabila kita melakukan kesalahan, bertaubat. Yang ni baru 5 sifat. Belum saya sebutkan di dalam surah Az-Zariyat. Dalam surah Az-Zariyat ada ciri tambahan dia lagi, iaitu wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi waktu sahur tadi ada istighfar dah. Kalau ada istighfar, ciri orang bertakwa. Lepas tu sebelum kita nak buat apalah, nak masuk waktu subuh ni lah, masuk waktu solat subuh, duduk sebentar, ambil satu masa, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ambil satu masa, duduk tenang dulu, jangan kelang kabut. Duduk 5 minit, 3 minit, 4 minit, duduk, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Yang ini ciri orang bertakwa. Dan dalam sifat orang bertakwa lagi dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik, itu ciri orang bertakwa yang lain. Dia beriman dengan hari ghaib. Itu pun ciri orang bertakwa.
kemudian beriman dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan Nabi-Nabi yang sebelum pun ciri orang bertakwa. Maka dalam Al-Quran ni tuan-tuan, banyak diceritakan tentang sifat orang bertakwa, tapi bukan di dalam satu surah yang satu. Dia di dalam pelbagai tempat. Jadi kalau tuan-tuan adalah orang yang mentadabburi Al-Quran, akan jumpa. Dan tu guna bertadabbur Al-Quran ni, setiap Ramadan bukan hanya nak khatamnya. Kena fahamkan, khatam bagus, tapi kena ada satu sifat di dalam diri orang mukmin. Bila kita baca Quran, kita nak faham apa dalam Al-Quran. Bila kita faham dalam Al-Quran, kita nak ikut apa dalam Al-Quran. 60 tahun kita baca Al-Quran, ada tak kita khatam baca tafsir Al-Quran? 60 tahun ayah-ayah hidup, baca khatam Quran ada betul tak? Tafsir Quran? Tak ada. Mana nak fahamnya? Tak ada. Quran bahasa Arab. Jadi macam mana nak buat? So kena ubah. Kena ubah cara kita belajar. Mengaji satu muka, ini tafsirannya satu muka. Setahun tuan-tuan, start daripada Ramadan ni, nak ke Ramadan tahun depan, insya-Allah boleh habis. Orang pencen sekejap ni, macam imam kita. Hari-hari ada dekat surau, dia pilih tafsir. Apa lah? Mesti boleh, confirm. Satu muka tafsir, baca. Dan bukan baca saja, ambil faham daripada apa yang kita baca. Muhasabah, renung. InsyaAllah, jumpa kebaikan. Sebab hujan lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang bertakwa. InsyaAllah tuan-tuan, semoga waktu yang ringkas ini, tazkirah yang ringkas menjadi pedoman buat kita semua, dan kita berusaha nak jadi ke arah orang bertakwa. Berusaha. Belum tentu dapat lagi, berusaha. Nak tahan marah, belum tentu boleh kita tahan marah ni syarif, tapi cuba ke arah tahan marah. Nak maafkan manusia, belum tentu kita boleh maafkan manusia sebab kezaliman yang dibuat kepada kita, tapi cuba maafkan. Itu adalah satu sifat orang bertakwa. Jadi cukulah sekadar itu. Aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin muslimat wal mu'minat wal ahya'i minhum wal fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al khayra umurina akhiraha wa khayra a'malina khatimah wa khayra ayyamina liman anfa'aka ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Takbir! Allah.